letak falsafah itu metod berfikir. Dia adalah merupakan satu aktiviti dan juga amalan yang memang dah berlaku. Cuma saya tegaskan tadi bahawa yang sebenarnya membezakan pengambilan sumber. Dan saya agak kritikal dengan falsafah. Saya kata dengan koordinator waktu tu, kenapa pelajar-pelajar non-Muslim kita dedahkan dia dengan falsafah, pelajar pengajian Islam kita ajar pengajian Islam supaya dia balik kepada agama. Seolah-olah pelajar yang bukan beragama Islam ni kita suruh dia ke falsafah dan jauhkan daripada agama. Dan sepatutnya suruh ajar agama dia lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Selamat datang ke siri Wacana Peradaban. Siri ini adalah anjuran pemikir bagi membahaskan pemikiran peradaban baharu dalam merungkai persoalan-persoalan asasi masyarakat. Siri ini akan menampilkan ilmuwan dari pelbagai bidang membahaskan tajuk-tajuk sekitar pemikiran dan peradaban. Saya mengucapkan terima kasih atas sokongan anda dan saya persembahkan siri ini untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pendengar yang ada bersama kita pada tengah hari ataupun petang ini. Bersama kita hari ini adalah Wacana Peradaban yang kita cuba membincangkan sebuah tajuk yang mungkin berat tapi kita akan cuba secara santai tapi sampai. InsyaAllah. Okey. Tajuk kita adalah perlukah kita nak membahas semula falsafah ilmu pada hari ini, zaman moden ini. Okay. Jadi bersama saya ada dua orang, saya rasa saya sepakar lah ni dalam bidang yang berkaitan ni. Di sebelah kanan saya, Profesor Madya Dr. Nur Saleh Muhammad Saleh daripada Universiti Islam Selangor. Selamat datang, Dr. Terima kasih. Di sebelah kiri saya, Dr. Kamal Azmi Abdul Rahman, jauh datang daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Berjiran tu. Alhamdulillah. Sebelah-sebelah je tu. Saya pun hanya orang Seremban. Lagi dekat. Jadi, Satu jalan lah ni. Alhamdulillah. Okey, jadi daripada kita tengok latar belakang profesor dan doktor yang ada pada kita pada hari ini mungkin sangat berpengalaman lah dalam bidang ini kan. Jadi mungkin kalau boleh kita dengar ke daripada Profesor Madya sendiri apakah pengalaman macam mana dalam bidang falsafah tu terutamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bidang falsafah ni adalah satu bidang yang sangat-sangat dalam lah dalam diri saya ni. Masya Allah. Kalau tengok dekat rumah saya tu, kalau rak buku saya tu semua falsafah. Masya Allah. Dapat duit yayasan dulu masa belajar dekat Azhar pun dapat duit, tak ada benda lain, aiskrim tak beli. Beli buku falsafah. Inilah Tak tahu lah, memang tak tahu. Kumpul je, baca tak tahu lagi. Yang penting ada dekat rak kan. Yang penting ada dekat rak. Yang penting memiliki. Betul. Okey, saya dulu bidang falsafah masa dekat Azhar dan balik Azhar bekerja dekat kuis pun saya masuk pun disebabkan keperluan kepada pensyarah falsafah. Jadi saya masuk tahun 2002, sekarang ni dah lebih dekat 20 tahun. 20 tahun mengajar falsafah, masya-Allah. Tak sampai 20 tahun mengajar falsafah. Tapi awal tu masuk saya sambung PhD. Okey. Sehingga saya sambung PhD tahun 2010 masih lagi mengajar falsafah. Kemudian bila bercuti tu ada orang lain ambil subjek saya. Okay, orang lain tu letak lain tak bukan, ada yang berada sebelah Masya saya. Okay, jadi bersambung sanad ni. Dan Alhamdulillah subjek falsafah ni sangat dekat lah di hati saya sebab orang kata falsafah ni benda khayalan, benda atas awan dan sebagainya. Tapi bila saya selusuri dan saya cuba nak membuktikan pada kawan-kawan saya sendiri pun bahawa falsafah ni sebenarnya bukan satu benda yang atas awan, tak boleh tak berpijak di bumi nyata. Saya tak setujulah. Kalau boleh Kak Prof cerita kat kami, kenapa Prof minat falsafah ni? Apa yang menyebabkan falsafah ni menjadi perhatian sampai sanggup korbankan aiskrim tadi tu untuk membeli buku falsafah saya tadi? Pun tak tahulah, sejak diploma pun minat falsafah, degree minat falsafah, masuk. Saya rasa macam jiwa saya kot. Dia berfikir. Okay. Jiwa pemikir itulah. Sesuai dengan program ni, pemikir yang anjur kan. Okey, kalau Dr. Kamal mungkin boleh cerita kat kita juga macam mana pengalaman ataupun keterlibatan dalam falsafah ni. Kalau nak cerita ni panjang sebenarnya kan. Secara ringkasnya saya mula mengenali falsafah waktu saya belajar di UiA. Saya ingat lagi saya ambil Usuluddin dan saya tak tahu dalam Usuluddin ni ada falsafah.
Okey. Kan tiba-tiba saya kena ambil satu kursus nama dia Systematic Analysis on Islamic Philosophy, macam itulah, yang mengajarnya Prof Ibrahim Zain. Saya pun Turki tak bukan, daripada Sudan. Sudan. Saya tak tahu lagi tu falsafah tu apa, kan. Kita tak pernah didedahkan waktu sekolah tentang falsafah. Lepas tu dia bawa buku, dia mengajar buku tahafud. Tahafud, masya-Allah. Terus tahafud je, tak ada intro, tak ada pengenalan falsafah, hubul hikmah, semua tak ada. Terus datang dengan tahafud. Tahafud pula sebelah sini bahasa Inggeris, sebelah sini bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, bahasa Arab. Bahasa Arab, okey. Kita pun belajar lah kan. Tapi memang tak berapa nak faham lah falsafah tu apa. Lepas tu belajar lagi Introduction to Falsafah. Kemudian selepas tu saya sempat bekerja di kolej swasta, mengajar subjek pengajian Islam dan pengajian moral. Okey. Waktu mengajar moral, kita berjumpa dengan falsafah kat situ. Falsafah moral. Okey. Dan saya agak kritikal dengan falsafah. Saya kata dengan koordinator waktu tu, kenapa pelajar-pelajar non-Muslim, kita dedahkan dia dengan falsafah, pelajar pengajian Islam, kita ajar pengajian Islam supaya dia balik kepada agama. Seolah-olah pelajar yang bukan beragama Islam ni, kita suruh dia Keluar agama. ke falsafah dan falsafah, okey. jauhkan daripada agama lah. Sepatutnya suruh ajar agama dia lah kan. Okey. Lepas tu saya baca falsafah tu. Saya meneliti falsafah tu. Jumpalah existentialism, jumpalah utilitarianism. Kemudian saya terfikir, masa saya membaca existentialism tu, teringat pula yang Mu'tazilah dulu semua saya pernah belajar Usuluddin. Okey. Jadi waktu itu saya rasa macam, menarik juga falsafah ni. Sebab saya punya master bukan falsafah. Master saya kajian ajaran sesat. Oh, perbandingan agama lah. Banding agama. Okey. Kemudian saya waktu tu, saya lambat mula falsafah. Bukan macam Dr. Saleha. Saya lambat. Saya mula selepas saya habis master. Okey. Saya baca teks falsafah, saya baca buku falsafah. Dan saya rasa falsafah tu macam Dr. Saleha sebut juga, dekat dengan jiwa saya. Okey. Sebab saya ni waktu sekolah saya suka matematik. Okey. Saya memang minat matematik, saya memang suka bab-bab number, kira, formula ni saya suka. Dapat berapa SPM? Dapat berapa tu rahsia dulu lah kan. Tapi saya suka. Tapi saya tak belajar admat lah sebab saya kelas aliran agama kan. Jadi, bila saya belajar falsafah, dia memang berkait dengan logik. Dia ada formula. Dan sebab tu bila saya baca sejarah ahli falsafah, kebanyakannya ada juga yang ahli matematik. Betul. Dan dia merangka pemikiran falsafah yang berbentuk rasional. Dan saya rasa sekarang ni kalau toreh darah ni memang darah falsafah lah yang mengalir. Dia keluar tertulis Allah. falsafah. Tertulis falsafah. Saya rasa saya tak rasa. Jadi sebab itu saya rasa saya akan sama-sama lah dengan Dr. Saleha memperjuangkan bahawa falsafah ni bukan benda yang atas angin, atas awan. Dia memang berpijak di bumi nyata. Tinggal kita je macam mana nak bagi tahu kepada semua tentang hal tersebut. Jadi walaupun bermula lambat tapi natijahnya samalah, iaitu kepentingan kepada falsafah ini. Betul tu, Okey. Abang. Kalau doktor, saya boleh mungkin sepanjang keterlibatan doktor sebagai pengajar kepada bidang ini kan. Macam mana respon student ataupun pelajar yang belajar benda ni? Sebab mungkin kalau secara general orang akan tengok benda ni macam tidak memberikan pulangan material kepada kita lah. Nak Okey. guna bila, nak Okey. guna macam mana. Jadi Okey. apakah benda ni ada manfaat kepada kita, doktor? Kalau komen. Okey. Manfaat falsafah ni dia bukan manfaat yang berbentuk material. Kan? Dia manfaat yang berbentuk kepuasan jiwa kita, akal kita kan. Okey. Sebab itu sebagai seorang mahasiswa, orang muda, kita tak boleh hentikan dia berfikir. Bahkan kita kena sentiasakan galakkan dia berfikir. Kalau orang muda, mahasiswa berhenti berfikir, siapa yang nak fikir? Okey. Takkan kita nak mengharapkan golongan yang tak masuk universiti ke berfikir, yang tak ambil SPM ke. Jadi golongan, bukan kita nak merendahkan. Okey. Tetapi kalau golongan ini yang berfikir dan yang menyebarkan maklumat di media-media sosial contohnya, jadi kita tak dapat seimbangkan maklumat yang benar tu di mana. Jadi dengan adanya semangat berfikir tu yang datang daripada semangat berfalsafah, maka mahasiswa didedahkan dengan ilmu falsafah dan menjelaskan kepada dia bahawa ini adalah satu benda yang penting. Okey. Dan walaupun perkara yang tidak bersifat material, tetapi dia dapat memuaskan kita dari aspek akal tadi. Dan kadang-kadang mereka ni memandang falsafah sedemikian sebab mereka sebenarnya tak tahu juga falsafah tu apa. Okey. Macam saya dulu. Okey. Jadi bila kita tak tahu falsafah tu apa, kita akan merasakan falsafah ni adalah benda yang tak faham. Benda yang terlalu abstrak. Tetapi bila kita faham, saya rasa ramai yang akan jatuh cinta lah dengan falsafah. Saya rasa menarik tu sebab kalau saya pernah jumpa lah seorang pengarah di KWSP. Okey. Bila saya berkenalan dengan dia, rupa-rupanya dia daripada sarjana Usuluddin dan falsafah. Oh. Jadi
sebenarnya pada saya lah ni pensyarah ni panggil profesor yang mengajar saya dulu mengatakan bahawa orang falsafah ni dia mempunyai cara fikir yang lebih terbuka berbanding dengan bidang lain lah. Okey. Berbanding bidang lain, bidang. Sebab dia daripada awal lagi dia dedahkan dengan berfikir. Boleh melihat kebenaran, mencari kebenaran dan juga metod berfikir. Jadi keseluruhan ini membantu seseorang yang memahami falsafah ini untuk lebih membuka minda dia kepada berbagai-bagai input yang masuk. Betul. Cuma satu perkara juga bila kita sebut pasal falsafah ni ialah bila kita nampak bahawa bila kita nak pergi kepada subjek mengajar di universiti ni, kita dapati bahawa saya tak pasti Dr. Kamal macam mana mengajar subjek falsafah Islam. Kalau saya dekat kuis, bila sebut saja mengajar falsafah Islam, kita banyak menyentuh isu tokoh-tokoh falsafah. Okey. Dan apa sumbangan yang dibawa oleh falsafah? Apa sumbangan yang dibawa oleh tokoh tersebut? Okey. Tetapi intipatinya, apakah itu falsafah Islam? Wujud ke? Sebagaimana kita katakan, kalau falsafah moden menghasilkan rasionalisme, positivism, falsafah Islam menghasilkan apa? Okey. Apa yang dihasilkan? Sebab sekarang ni kalau kita nampak di situ, dan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya di dalam ni panggil landasan falsafah Islam itu sendiri. Dan betul ke ada pemisahan antara falsafah moden, falsafah Islam? Ada pemisahankah sebenarnya? Ataupun sebenarnya falsafah itu sendiri adalah satu perkataan yang memberikan gambaran kepada kita metod kita mencari kebenaran ataupun metod kita berfikir sahaja. Tetapi sebenarnya Islam ke, moden ke, dia sebenarnya akan terhasil daripada situ. Ustazah dah bawa kita masuk ke dalam ni. Daripada jawapan daripada Prof dan Doktor tadi, saya dapat simpulkan sebenarnya yang tidak minat tu sebab dia tidak memahami apakah dia falsafah tu secara sebenarnya. Dia menjawab persoalan kehidupan. Betul. Mungkin kita katakan tadi sebab mungkin pelajaran tu sendiri, kandungan ni itu kandungan bersifat sejarah. Sejarah mestinya kita ketahui sejarah ni bosanlah benda yang lalu kan, kita tak ada kaitan dengan diri kita sekarang kan. Okey, cuma komen tadi Prof tentang isu falsafah dan Islam kan. Maksudnya ada macam satu apa yang saya belajar dulu, yang saya baca kan. Falsafah ni dia bersifat macam akli, rasional. Berbanding Islam itu bersifat teks, nas. Kan? Kalau Muslim itu akli dan nakli, integrating akli dan nakli knowledge kan. Betul. Dan saya pun ada baca satu kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri kita dalam Akhbar Sinar Harian 15 Mac yang lepas. Dia cakap, kita mesti berfikiran New York tetapi berjiwa Mekah. Kita mahu kemajuan, dalam masa yang sama mempertahankan agama. Seolah-olah daripada kenyataan ini, kita tak kata dia cakap macam tu, tapi kenyataan ini seolah memberi satu konotasi agama dan kemajuan itu bertentangan. Rasional dan agama itu tidak boleh bersatu. Kan? Jadi, komen Prof, macam mana? Yang last tu kita bagi pada Dr. Kamal komen ni. Saya nak komen sikit bila sebut bahawa falsafah itu adalah akal. Islam itu adalah wahyu. Betul ke? Betul ke Islam itu adalah wahyu? Kalau kita letak Islam itu semata-mata wahyu, itu dah pada saya satu perkara yang dah melanggar ni panggil kefahaman kita sendiri. Tak tepat lah kefahaman tu. Yelah, kalau kita baca dalam Al-Quran itu sendiri, dalam Al-Quran sendiri menjunjung akal itu. Afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Banyak sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk berfikir, merenung, tadabbur, dan semua itu adalah proses fikir. Ya? Jadi bila kita sebut Islam, dia bukan sahaja melibatkan wahyu. Dia melibatkan keseluruhan sumber. Sumber yang datang daripada Allah, keseluruhannya lah kan. Sama ada hissi, apa panca indera kita, apa yang kita rasa, yang kita dengar, yang kita sentuh, yang kita cium, yang kita yang kita lihat. Keseluruhan itu adalah sebahagian daripada proses sumber yang membantu kita, membantu otak kita untuk memproses, untuk melahirkan pada satu objek
kan. Okey. Kita nak tasawur apa kat situ. Okey. Begitu juga daripada akal, apa yang kita fikir, kita renung, kita tadabbur, kita ta'amul. Itu juga sebahagian daripada proses yang sebenarnya yang berada di dalam ruang lingkup kita. Termasuk juga isu nusus ataupun wahyu. Okey. Cuma yang saya nampak di sini, bila yang boleh membezakan antara Islam dengan Barat, apabila Barat dia tidak menerima salah satu daripada sumber yang sebagaimana kita terima. Okey. Apabila Barat dia meletakkan falsafah itu hanya kepada akal dan juga kepada panca indera. Ada yang katakan empirical saja, kan? Ada yang kata akal saja. Ada cuba nak menggabungkan kedua-duanya. Okey. Tapi ada tolak dua-duanya kan. Ada juga tu. Yang dipanggil yang hanya agnostik. Semua benda tak ada kebenaran, tak ada hakikat. Semua benda agnostik, semua benda Okey. ragu-ragu. Yang Islam, apabila Islam menggabungkan ketiga-tiga Okey. sumber tadi, meletakkan wahyu, akal dan hissi sebagai satu benda yang mesti bersama di dalam kita mentafsir ke, memberi pandangan ke, kita tak boleh nak tinggal salah satunya. Okey. Dia berhajat antara satu sama lain dalam kita memberikan tafsiran kepada apa-apa yang. Jadi kalau kita kata falsafah itu adalah berfikir secara akal, Islam ataupun Al-Quran mengajak kita berfalsafah sebenarnya kalau ikutkan kan. Okey. Betul. Okay, cuma kalau komen doktor pula, tadi kita nak komen tentang kenyataan tadi tu, macam mana doktor lihat kenyataan tu? Itulah macam saya sebut tadi kan. Maksudnya apa? Istilah ataupun kenyataan tu bukan baru kan. Okey. Sebab Muhammad Abduh dulu pun dah pernah sebut kan. Bila aku ke barat, aku melihat adanya Islam tetapi tiada Muslim. Okey. Tapi bila aku berada di negara Islam, aku melihat ada Muslim tetapi Islam tak ada. Okey. Maknanya bila dia pergi ke barat, nilai-nilai Islam yang mengajak kepada kemajuan, mengajak kepada kebersihan, akhlak, semua ada di situ. Okey. Tetapi Muslimnya tak ada. Tapi bila berada di negara Islam, dia tengok mundur. Tetapi nilai-nilai Islam yang tak ada tapi Muslim yang ada. Jadi Abdul cakap ni sesuai dengan konteks dia dulu mungkin. Sebab waktu tu negara Islam dijajah, mengajak orang Islam supaya bangkit, bangun, bersatu, menentang penjajahan. Okey. Kemungkinan sesuai dengan konteks tu. Jadi berkenaan dengan kenyataan tadi, macam mana tadi? Dia kata kita Berjiwa New York. mesti berfikiran New York tapi berjiwa Mekah. Berjiwa New York, berjiwa Mekah. Fikir New York kan. Ya, betul. Kalau jiwa New York masalah tak? Jadi Tak ada Tuhan kan? ada Tuhan kan. Jadi pada saya kalau kenyataan tu kita tafsir macam mana kita tafsir Abduh tadi mungkin tak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat dia satu bentuk dikotomi ataupun pemisahan, dia ada masalah lah. Sebab kita tak nak melihat kemajuan yang tidak ada roh. Dan pada masa yang sama kita tak nak juga agama yang tidak ada elemen-elemen kemajuan dan akal tu. Okey. Sebab tu dia berkait dengan sumber yang Dr. Saleha sebut tadi. Maknanya Islam ni adalah gabungan, meraihkan semua sumber yang ada. Dan kita kena faham itu adalah sebagai epistemologi Islam dan dia ada hierarki dia lah kan. Okey. Macam kita sebut di barat moden dia ada rasionalisme. Okey. Rasional tak ada masalah. Bila jadi ism tu masalah. Okey. Sebab bila jadi ism dia adalah satu bentuk ekstremism. Okey. Maknanya ilmu hanya datang daripada akal. Dia terhadkan sumber tu. Akal sahaja. Yang lain-lain semua tak ada. Sama juga kita kata empiricism. Empirical, no problem. Kita raih sains. Tetapi bila jadi empiricism, jadi satu ideologi, itu jadi masalah. Sebab ideologi kita mesti Islam. Okey. Kalau orang Islam kan. Maknanya tauhid tu yang govern, Okey. yang kontrol semuanya. Okey. Wallahualam. Okey, jadi maksud di sini tauhid itu yang akan menyatukan kedua-dua madrasah ataupun kedua-dua aliran tu lah. Empiricism dan juga rationalism Bukan kan. dua tu lah. Mana-mana lagi yang lain kan. Mana-mana lagi. Mana-mana lagi cabang yang boleh bagi kita ilmu, Okey. kita gunakan Tapi sebaiknya. saya rasa kan bila kita sebut tauhid yang menyatukan, kita kena tengok juga dari aspek tauhid itu sendiri. Apa sebenarnya tauhid yang menyatukan tu? Bagaimana tauhid dia boleh menyatukan, memahami dalam konteks ini bahawa akal, wahyu dan juga panca indera itu adalah gabungan yang mesti bersama di dalam kita memahami sesuatu. Bagaimana tauhid itu boleh bawa tu? Macam mana doktor? Saya pun tanya jadi- dia. Betul Salih ada jadi moderator ni. Okey. Dia ambil tugas saya tak apa. Kalau saya dia beginilah kan. Sebab bila kita kata sesuatu yang bersifat akal, maknanya sesuatu yang boleh dijelaskan dengan akal. Okey. Manakala kalau empirical, sesuatu yang boleh dijelaskan secara empirical. Okey. Kalau ilmu ni, kalau sesuatu yang boleh dibuat secara eksperimental, itu belong to science. Okey. Tetapi kita kena sedar, bukan semuanya mesti dibuktikan secara eksperimental. Betul. Maknanya yang terkeluar daripada itu adalah bukan sains. Okey. Jadi dia kepada siapa?
sama ada kepada akal. Kita Ataupun- tanya pada akal lah. Okey. Akal boleh tak bagi tahu? Kalau akal boleh bagi tahu, akal boleh jawab, okey. Tetapi sesuatu yang bersifat akli ni, yang akal boleh jawab ni sebenarnya, dia adalah sebahagian pada falsafah. Okey. Dan perkara itu sebenarnya juga dijawab oleh agama. Okey. Sebagai contoh kan kita kata, ke mana kita selepas kita mati? Okey. Ini empirical tak boleh jawab. Okey. Tetapi akal boleh jawab. Betul. Dan pada masa yang sama, agama juga boleh jawab. Hmm. Waktu inilah tauhid memainkan peranannya. Okey. Maksudnya bila kita kata akal, kita kata apa? Kalau kita kata selepas kita mati ni kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan dihidupkan, okey. Okey. Tetapi waktu kita berfikir, kita dibawa ke arah yang lain, maknanya itu bercanggah dengan tauhid. Okey. Itu saya pernah cerita pada pelajar-pelajar dulu masa saya mengajar. Ada seorang pelajar Melayu kan. Okey. Dia kata orang Islam ni berkorban hidup dia kan. Berkorban. Kita berkorban kerana Tuhan. Okey. Contohnya sekarang kita puasa, tak makan, tak minum. Untuk kita mati nanti, kita dibangkitkan, kita ke syurga. Okey. Ustaz, apa akan jadi kalau saya mati, syurga tak ada? Tak kesia-sia pengorbanan saya. Okey. Ini adalah satu proses akli. Betul. Dan ia perlu di-entertain dan dijawab. Kalau tak dijawab, budak ni nanti dia akan fikir benda lain. Jadi sebab itu, kita kena bawa dia kepada kerangka keimanan, ketauhidan yang benar, supaya dia percaya bahawa eskatologi lah kalau dalam falsafah. Okey. Adanya hari kebangkitan itu, kita tahu dia, pengorbanan yang ada, kita kena bukti. Sebab agama ajak kita jadi baik. Jadi baik tak pernah sia-sia. Okey. Ustaz, kan? Betul. Kan? Kalau takkanlah kita buat baik dengan mak ayah sia-sia kalau kita mati. Betul. Takkanlah Okey. kita tolong orang miskin sia-sia Hmm. pengorbanan tu. Tak sia-sia. Wallahualam. Okey. Saya rasa bersama itu pentingnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para nabi. Betul. Ya. Hmm. Kalau kita tengok kalau kita baca buku Ibn Tufail, Okey. Ibn Tufail dengan kisah Hayy bin Hayy bin Yaqzan. Yaqzan. Qazan. Okey. Bagaimana dia cuba nak membuktikan manusia boleh makrifat menggunakan akal, membawa kisah Hayy bin Yaqzan kan. Okey. Tapi lepas akhir sekali daripada kisah itu, dia berarti bahawa manusia betul dia boleh mengenal Allah, boleh kenal pencipta. Tapi nak mengenal zat, mengenal hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang boleh disembah, dia berhajat kepada Nas lah. dia, Wahyu. dia berhajat kepada petunjuk, pembimbing, iaitu nubuah. Maksudnya Hayy bin Yaqzan, Ibn Tufail, dia cuba nak membuktikan bahawa manusia dengan akal semata-mata dia tak sempurna nak mengenal Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia berhajat kepada rasul yang membawa nusus, yang membawa wahyu, yang boleh memberikan keterangan yang lebih lagi. Betul. Cuma tadi poin daripada doktor tadi yang saya agak tangkap tu, falsafah ataupun metod akal ni dia cuba juga untuk menjawab persoalan-persoalan besar tentang kehidupan dan kewujudan. Adakah hidup selepas mati, Tuhan, apakah tujuan kehidupan? Adakah mungkin sebab itu falsafah menjadi dimusuhi ataupun digeruni oleh orang Islam ketika muncul awal-awal dulu? Sebab Islam dah jawab soalan tu, adanya kehidupan selepas mati, tapi falsafah cuba jawab juga. Itu yang sampai ada yang macam Al-Farabi ke, dia kata ada hanya yang dibangkitkan tu rohani sahaja, yang dikafirkan oleh Al-Ghazali kan. Adakah sebab itu mungkin falsafah itu menjadi dimusuhi? Okey. Falsafah dimusuhi ya. Siapa yang musuh tu? Ada sebahagian mungkin kalau dalam dikatakan tu fuqaha lah. Fuqaha. Dia gini, sebenarnya falsafah yang dimusuhi itu bukan falsafah Persi. Maksudnya bukan falsafah secara umum tu. Falsafah yang dimusuhi waktu itu adalah Neoplatonism. Okey. Bila mana contohnya Al-Farabi dan Ibn Sina tu lah. Ini kita tak nak bincang panjang lah kan. Jadi falsafah itu yang dimusuhi. Soalan tadi lupa dah balik. Sebab kata sebab soalan-soalan tadi, falsafah digalakkan malah ekonomi. Sama kita belajar fizik, rakat orang belajar falsafah. Okey. Tapi kalau pelajar usuluddin, Kenapa kan? Sudah tanya saja kan. Betul. di mana-mana kalau ada keperluan ni metod berfikir, macam saya sebut tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian daripada proses nak mengenal Allah betul. Sebab kalau kita tak bawa dia pada jalan menyeleweng. Betul. Dan bila sampai ke situ, betul bahawa falsafah itu adalah metod kita berfikir. Cuma mana kita nak menjadikan dia tu metod daripada tahap mentauhidkan Allah dan menjadikan ketiga-tiga sumber itu adalah kan alam ke, mentafsirkan manusia ke, nak
Hayawanun natiq. Hayawanun natik. Rational Memang animal. siapa-siapa tadi mati hayawanun natik. Cik memang manusia ini adalah orang yang kan kesepadan sumber. Manusia ni siapa? Khalifah Okay. kan. Ta alal insani hinum minad dahri lam yakun. Berdua. Okay. Akal dengan akalnya adalah dia bukan, kalau kata haiwan pun, haiwan memakmurkan bumi, boleh gambarkan biologi yang berbeza. Sekejap, falsafah ni ambil tadi tu, saya rasa uji ataupun mendapat bagi jawapan dah. Dah ada method ni. Apakah perlu? Dia senang je ni. Kalau yang betul Okey. ada puaskan dan tuntas, nanti dia akan pergi cari sumberkan jawapan. Dia macam eksklusif lah je katakan. Mungkin dia bukan untuk ayah dengan ibu. Okey. Ibu dia. So dia tanya saya, siapa yang pertama? Semua boleh dijawab oleh akal dan bahasa ni siapa yang cipta? Bagian ni kan. Yalah. Kalau kita fikir secara maknanya tentang hal tadi nas cukup memadai, tak apa, bagus. Okey. Dan dia dengan Tuhan lah. Salah satu cara. Pinjam je. Okey. Dia pinjam je. Gerak kerja sama je. Sebenarnya betul. kalau orang Okay. jadi kita nak bergaul dengan awak kepada makna yang betul. Okay. Walau muka bumi ni semua benda tu adalah skeptik. Kataan falsafah tu dalam erti kata bahawa tetapi kita nak cari kebenaran. Semua orang macam tu. Sampai ke Dr. Oti rumah dia kan. Tapi anak Dr. Kalau dia punya jawapan pun yang tu. Tapi cuma jalan kira tak sama dengan skema. Itu sahaja. Nama ni persoalan-persoalan sempit itu yang jumpa satu perkataan lain, kita pun nak guna. Cuma kita nak bawa dia dalam konteks. Okay. Kelompok orang yang memerlukan, katakan oleh Al-Ghazali, dia kata kenapa tak ada ilmu falsafah pada zaman pun? Mereka ni dah faham dah. Betul. Tak perlu. Mereka ni kita tengok sejarah tamadun Islam semasa kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Sehingga kan imam dia adalah buku. Okay, ilmu. Proses gerakan penterjemahan pun ni terjemah. Orang cerdik kan tapi orang ni dapat upah tebal. Bukan pergi kepada apa tadi punca tadi. Ibnu Hisham. Ada Yunan dari Hisham di antara yang terawal menterjemah kitab lambakan falsafah sama ada daripada di situ orang Islam falsafah ahli falsafah pertama bawa ni panggil kot dan kemudiannya kita kalau kita baca sejarah ketika masih gelap lagi pada barat kepada barat itu. Jadi falsafah itu bergerak hikmah dan semua ahli-ahli termasuk Al-Kindi termasuk daripada kalangan hukama. Contohnya kitab Fihris. Kan kitab Fihris menamakan mereka itu sebagai hukama. Kitab siapa nama Al-Kifti pun menamakan mereka ini sebagai hukama. Kitab Ibn Rushd Faslul Maqal Banyak hikmah. Masih lagi kita menggunakan perkataan hikmah itu. Dan falsafah ini mula dikira sebagai established, digunakan secara meluas bila berlaku perpindahan ke zaman kita sebut falsafah moden lah. Descartes, Bacon dan sebagainya bermula dengan ragu dan sebagainya. Jadi betul. Di situ. Jadi kita bila berlaku penjajahan dia sebenarnya berkait semuanya. Bila berlaku penjajahan semua kita bukan sahaja dijajah dengan hilang dah hikmah tu, hilang dah hukama. Kita mengambil hikmah falsafah tu. Dan di situ pada masa itulah baru kita sebenarnya letak falsafah itu spekulatif. Okey. Dia bukan pada zaman Islam. Dia datang daripada barat itu sendiri. Falsafah sebagai spekulatif. Itu yang Dr. Salihah nak supaya kita ada gerakan untuk memberi penjenamaan semula kepada istilah falsafah itu sendiri ya. Okey, kita akan berhenti rehat sekejap. Okey. Kita akan sambung semula ya. Okey, selamat datang semula ke rancangan wacana peradaban kita. Saya minta maaf lah kerana ada sedikit masalah teknikal, tapi moga-moga penonton tidak masih lagi bersama kita ya. Jangan lari daripada rancangan kita. Duduk, jangan lari. Okey. Kita soalan-soalan kalau ada penonton pendengar yang nak bertanya soalan, silakan bertanya. Masuk ke ruang komen, insya-Allah kita akan baca dan kita akan jawablah. Okay, jadi mungkin tadi kita berhenti sedikit tentang isu
sahabat Nabi kan, tentang sahabat, adakah sahabat tu mempunyai ilmu falsafah ataupun tidak kan. Jadi kalau dia katakan tadi kita bincang, kalau erti kata falsafah itu as ilmu falsafah macam bidang ilmu baharu, memang tidak adalah kan. Tapi adakah betul sebenarnya doktor, kalau kita cakap sahabat ni tidak ada yang berfalsafah? Yalah kan. Ataupun macam mana? Kira nak kata falsafah ni bid'ah lah tu kan. Lebih kurang macam itulah. Jadi dia nak membuktikan tidak Direct ada. lah terus. Dah terus kan. Tak senang cerita, ialah secara istilah falsafah tu memang tidak ada. Tetapi kalau kita melihat falsafah dari segi gaya fikir, berfikir, fikir secara sistematik dan berstrategi, itu ada. Kan dalam zaman sahabat, dalam zaman salaf. Sama juga kalau kita bercerita tentang tasawuf ke kan. Orang banyak label tasawuf bid'ah. Tetapi kalau kita melihat tasawuf dari segi pengamalan, itu memang ada pada zaman Nabi dan salaf. Dan saya rasa isu ni banyak dalam kalangan yang bukan bidang falsafah lah Ustaz kan. Kita terbuka Ustaz kan. Maknanya kita walaupun sesuatu benda tu dia baharu dan kita raikan sebab dia boleh memberikan kita manfaat, boleh memberikan manfaat kepada agama, kepada Muslim, kepada ramai golongan lah, ramai pihak. Jadi kita raikan perkara tersebut. Allah Allah. Dia kalau falsafah ni merujuk kepada maksud metod berfikir. Dah bermula sejak awal lagi lah kan. Betul. Bukan zaman Rasulullah aja. Betul. Seawal wujudnya manusia akan berfikir sebab manusia ada akal kan. Betul. Cuma bagaimana kita berfikir, itu metod berfikir, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita mengambil sumber. Itulah yang membezakan antara kita dengan orang lain. Jadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam metod berfikir pun ada. Contoh macam sahabat ketika perang Khandaq kan, yang memberikan idea supaya membuat Khandaq itu adalah daripada, kalau kita sebut sekarang, mu'allaf lah. Betul lah, mu'allaf. Tetapi mereka dekat kalangan para sahabat lah yang memberikan idea untuk diadakan parit. Begitu juga dengan idea-idea lain. Ada satu lagi kisah Salman Farisi, satu Suhaib Ar-Rumi, pasal apa saya lupa dah, yang memberikan idea yang untuk memberikan idea untuk ni panggil. Begitu kat contohnya seperti berperang. Berperang dalam Madinah dengan luar Madinah pun adalah idea. Sebab itu sahabat tanya, ini wahyu ke daripada kamu ya Rasulullah? Kan? Jadi itu adalah metod berfikir. Jadi sebab begitu juga dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah mendengar pandangan sahabat-sahabat pada perkara-perkara berkaitan? Itu adalah metod berfikir. Jadi bila letak falsafah itu, metod berfikir, dia adalah merupakan satu aktiviti dan juga amalan yang memang dah berlaku. Cuma saya tegaskan tadi bahawa yang sebenarnya membezakan pengambilan sumber tu. Bagaimana kita mengambil sumber? Ambil satu pihak berpisah-pisah, ataupun sebenarnya kita mengambil sumber itu secara menyeluruh. Maknanya kita gabungkan keseluruhan itu untuk kita faham dan lahirlah satu makna baru. Sebagaimana contohnya manusia tadi. Bagaimana kita mendefinisikan manusia menggunakan logik ataupun gabung ketiga-tiga itu, lahirlah manusia baru. Kiranya kita dapat jawapan tadi daripada soalan dan komen tu, bahawa sebenarnya kalau kita faham falsafah itu sebagai metod berfikir, maka manusia tu daripada awal penciptaannya tu berfikirlah. Itulah tabiat kemanusiaan dia. Hari-hari berfikir. Betul. Sampai budak 9 tahun pun boleh berfikir secara sebegitu. Betul. Okey, saya nak jam sikit, kita masuk perbincangan bersifat falsafah ilmu sikitlah. Kita dah bincang falsafah panjang tadi kan. Okey Prof, saya difahamkan Prof ada buat satu kajian tentang etis agnostik. Okey. Ataupun kalau kita boleh sikit terjemahkan mungkin yang tidak beragama dan tidak percaya kewujudan Tuhan ataupun macam tu Dan kita pun lihat sekarang ni banyak dengan adanya media sosial, dengan adanya akhbar-akhbar alternatif, kita banyak dapat berita-berita palsu tak benar kan. Yang kita kena sampai buat akta berita tidak benar sebelum ni kan. Jadi macam kita lihat macam dalam falsafah ilmu kita nak bincang tentang kebenaran, mencari kebenaran, dan mungkin tadi tu kebenaran tentang Tuhan sebagai yang pemuncaknya. Jadi mungkin kalau Dr. atau Prof boleh kongsi kepada kita macam mana dalam falsafah ilmu ni kan, terutamanya macam mana kita nak memastikan kita mendapat benda yang benar tu, dan memastikan yang benar dan selain tu salah,
Ataupun adakah kita ni, apakah yang kita fikir tu boleh jadi betul belaka? Macam mana nak neraca kebenaran Ya, itu? betul. Sebelum tu saya nak ada sedikit intro ya. Jadi kita ni dalam apa jua yang kita buat, dia ada filosofi dia. Okey. Kan? Termasuk juga seseorang itu bergerak, seseorang itu membuat satu keputusan, dia berdasarkan kepada metod berfikir dia. Okey. Bagaimana dia berfikir. Sebagaimana saya sebut tadi, bagaimana kita nak pastikan apa yang kita faham itu benar. Okey. Dan apa yang kita buat itu benar, betul-betul benar. Dan itulah ilmu yang kita katakan ilmu tu. Sebab itu kalau saya kalau mengajar student saya lebih suka membuat satu analogi, doktor. Okey. Contohnya macam masak tom yum. Okey. Memang lapan. Puasa-puasa ni Tom yum, kita fahamkan gambaran kita bila sebut gambaran kita bila sebut tom yum. Makruh ni Ustazah. Ya. Makro tu hukum. Dan menggambarkan, saya dah gambarkan tom yum ni Ustazah. Tak apa, yang penting tak makan kan. Okey, jadi dia ada rasa dia tom yum. Rasa pula dah. Dia tak sama dengan rasa sup. Betul, Dan betul. tak sama dengan gulai. Okey. Gulai dengan kari pun tak sama Allah. kan. Betul. Gulai tu orang Terengganu, kari ni orang mamak sikit kan. Dah keluar gulai kari pula dah ni. Jadi di mana falsafah ilmu di situ? betul. Artinya kalau nak betul-betul dia tom yum, kena pastikan bahan nak jadi tom yum tu betul-betul bahan dia. Okey. Kita tak boleh letak sup dalam tom yum. Kan dia akan jadi rasa sup. Betul. Jadi kena ada rasa, kena ada ingredient yang betul. Okey. Kena ni panggil apa tom yum nak buat apa macam mana, kena ada serai kan. 5 purut. 5 purut. Kena ada hali, kena tak tak? Ali Boleh tak- juga. Lengkuas. Ada. Kalau dengan ada kongkong tu kan ada lengkuas kan. Jadi Nak mudah beli paste je lah. kan yang tu lagi mudah. Tapi Mudah. jangan letak paste ikan bilis ataupun Okey, paste okey. lain. Paste Jadi lain, dia akan jadi rasa lain. Jadi begitu juga. Jadi ilmu ni, tom yum ni, bila kali pertama kita buat rasa tom yum, kali kedua kita buat pun rasa tom yum, kali ketiga kita buat pun rasa tom yum, itulah ilmu. Bila kita boleh duplicate duplicate dia pada benda. Contohnya macam KFC. KFC. Okay. KFC pula. KFC ke McDonald ke. Kenapa? Belilah kat kedai-kedai mana pun. Belilah di negara mana pun. Makan dia orang boleh tahu, ini ayam KFC. Okey. Sebab apa? Sebab dia boleh diduplicate, boleh berulang-ulang, diulang-ulang. Okey. Buat itulah dikatakan ilmu. Jadi dia tak kira benda tu betul tak, maksudnya inilah ilmu tentang tom yum. Ilmu tentang KFC. Sebab kita, jadi ilmu ni apabila kita boleh ulang-ulang, dia boleh diulang-ulang, duplicate, dan dia menepati kehendak realiti kita. Maknanya benda yang bukan luar daripada batasan berfikir kita. Logik kita berfikir ya. Okey. Ya, jadi nak kenal, itulah yang dikatakan bentuk tadi. Macam saya kata tadi, kita pergi insan lah mudah. Okey. Manusia. Okey. Insan tu pun adalah salah satu daripada manusia, kan? Bila sebut tengok tangan, ambil tangan seketul orang mati kan, ambil seketul tangan macam doktor nak rawat, nak dipanggil nak belajar, student medik. Dia dapat tangan satu. Adakah ini manusia? Okey. Kan? Betul. Tak kan? Maksudnya dia ni tangan je lah. Tak boleh kata. Manusia itu adalah keseluruhannya yang ada fungsinya. Dia bukan sekadar haiwan, dia bukan sekadar boleh berkata-kata. Dia ada fungsi dia, dia ada tanggungjawab dia, dia ada ni panggil fisiologi dia, biologi dia, psikologi dia, spiritual dia, emosi dia, Okey. dan kehendak dia untuk bersosial. Okey. Itulah dikatakan manusia. Dan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini bila kita sebut sahaja falsafah ilmu, sebenarnya pada saya adalah proses kita, metod berfikir kita kepada bagaimana nak dapatkan benda tu. Okey. Macam objek tu. Manusia tu adalah ontologi dia. Kan? Okey. Manusia ontologi. Macam mana kita nak dapatkan definisi manusia tu? Oh. Itulah falsafah ilmu. Bagaimana kita nak dapatkan definisi tom yum? Itulah falsafah ilmu. Dalam bahasa mudahnya, pengetahuan atas pengetahuan. Okey. Sebelum kita pergi kepada ilmu tu, nak dapat ilmu tu dia ada lagi proses.
Betul. Kalau kita belajar dalam kerangka kerangka Konseptual. konseptual kan. Hmm. Dalam kerangka konseptual, sebelum pergi kepada output, dia kena ada input, Kena ada proses. dia ada proses. Ha. Dan dia input, proses, output. Input tu adalah sumber. Sebab itu kita kata dalam nak pergi kepada output yang betul, nak dapatkan output yang betul, kita kena pastikan sumber kita ini Betul. betul. Sumber yang betul sebagaimana yang saya sebut tadi lah. Kalau kita letakkan akal sahaja sebagai sumber, kita akan dapat haiwanun natik, output dia. Okey. Tapi bila kita letak empirical, Hmm. kita letak wahyu dan kita letak akal tu bersama, bergabung secara menyeluruh, secara bersepadu, kita akan dapat dia bukan haiwanun natik lah. Okey. Dia akan jadi Mungkin manusia. berbeza. Manusia beradab. Ha. Rajul apa? Adab. Rajul hadari ataupun rajul muadab. Hmm. Manusia peradaban. Okey. Dia sebut manusia peradaban, di sana dia ada emosi, dia ada psikologi, dia ada spiritual, dia ada intellectual, dia ada intelek, dia ada sosial dia. Itulah keseluruhannya kita terjemahkan manusia itu. Okey, jadi saya dapat point daripada Prof tentang kita boleh kata bila nak nilai satu benda tu benar atau benar ataupun tidak benar, duplicate. Dan boleh duplicate seolah macam kalau kita pandang dalam falsafah ilmu tu teori coherence theory kan. Dan juga bertepatan dengan reality. Itu correspondence theory pula. Saya dapat tangkap tu. Kalau tadi Prof ada cakap, Dr. ada cakap tentang isu tulisan Ibn Rushd, Faslul Maqal. Kan? Okey. Dan saya baca buku tu, dia kata sebagaimana syariah memberikan kita kebenaran, hikmah pun masih pemikiran falsafah lah kot ni maksudkan, pun mencapai kebenaran juga. Jadi kalau komen doktor macam mana? Adakah kebenaran tu memang boleh diketahui melalui kedua-dua jalur itu, ataupun macam doktor cakap awal tadi, dia ada satu bahagian itu memang bahagian syariah ataupun nas, satu bahagian lagi bahagian akal dan sebagainya. Okey. Kat mana-mana pun kita mesti menggunakan pendekatan yang berhikmah lah. Okey. Maksudnya kita tahu kat mana nak guna yang ni, kat mana nak guna yang tu. Okey. Dan ada keadaan yang memang mungkin kita perlukan kedua-duanya sekali. Jadi seperti yang Dr. Saleha sebut tadi lah, kalau kita nak mendefinisikan, kita kena cari maksud yang menyeluruh. Tapi ada setengah keadaan, terutama urusan berkaitan dengan urusan keduniaan, pengurusan kita harian, bekerja dan sebagainya, mungkin kita boleh guna akal sahaja, tak ada masalah kan. Tapi mesti, dan Ibn Rushd pun tulis, dia mesti ke mana-mana pun mesti selari dengan Quran dan sunnah. Dalam karya Ibn Rushd tu kan. Jadi maksudnya nak mencapai tu kita tidak mengambil, kita kena melihatlah apa benda yang kita kaji itu. Kaji. Yang jadi masalah sekarang antara kita ni, kita menolak sesuatu yang lain kan. Contohnya kalau kita menggunakan akal, kita menolak yang lain. Ataupun ada setengah orang yang menggunakan wahyu pada masa yang tolak pula keperluan akal. Jadi jadi benda yang sama. Dua keadaan yang keterlaluan yang saling bertentangan. Kita tak nak macam tu kan. Kita nak hikmah tu bila mana kita menggunakan sesuatu kena pada tempatnya. Maknanya kita menggunakan akal pada tempat yang akal boleh pakai. Kan? Kita menggunakan nas pada tempat yang nas boleh pakai. Dan kita Jadi menggunakan kedua. kalau kita nak pergi lebih jauh, bagaimana kita nak mengetahui apakah bidang-bidang yang berkait dengan akal ke, berkait dengan nas ke? Bidang ni panjang juga ni. Kalau ringkas sikit. Kalau nak ringkas sikit dia ginilah sebenarnya cerita kan. Urusan-urusan kita yang berkait dengan urusan keduniaan ni, saya ingat dia lebih terbuka kan. Lebih terbuka. Maksudnya kita boleh menggunakan akal, kita boleh gunakan empirical kita. Tetapi kebanyakan urusan yang berkait dengan agama, terutama dalam hal hamba, hal khalifah hal hamba, maknanya urusan kita secara vertikal, kita dengan Tuhan. Itu kebanyakannya memang kena guna nas. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat, dia ni saling melengkapi. Betul. Hatta dalam Al-Quran sendiri pun, hatta urusan dunia sekalipun. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu urusan dunia kamu, kan? Dalam masa yang sama juga kita tengok dalam Al-Quran, manusia mencari gali emas, mencari gali emas hitam dalam bumi daripada mana? Daripada Al-Quran, daripada wahyu. Betul. Kan?
Termasuk juga manusia pakai recycle recycle barang-barang dunia, barang-barang yang mereka guna. Recycle pokok sabuk ke, recycle pelepah kelapa ke, recycle pelepah kurma pun daripada mana? Pun masih lagi daripada Al-Quran. Maksudnya manusia dengan semata-mata maknanya pada saya lah, antara akal, wahyu, empirikal ni dia saling memerlukan. Betul. Sebab apa? Dia menyokong. Kalau contohnya, kenapa Barat jauh daripada agama? Kenapa Barat dia menolak Tuhan? Kerana awal-awal lagi dia bukan saja tolak wahyu, dia selewengkan wahyu tu. Selewengkan wahyu. Betul. Dia selewengkan wahyu tu. Penyelewengan itu berlaku bukannya sehari dua. Dah berlaku semenjak zaman Nabi Adam lagi. Dan sehingga turun kitab-kitab itu yang diselewengkan. Dan proksinya turun. Proksinya memang dah turun, dah dihukuman turun dah di Allah Subhanahu Wa Taala sebab ketakburan dan sebagainya. Tapi proksi yang diturunkan di sini seperti siapa nama ni, kalau kita sebut Lucifer lah dulu kan. Seperti Misra, ajaran Misra, Kabbalah, ajaran mistik, dan juga yang seumpama dengannya, memang dia turun. Memang tugas dia adalah menyelewengkan maani-maani, menyelewengkan ilmu, menyelewengkan kita sebut sebagai falsafah lah. Okay. Metod berfikir. Menyelewengkan metod berfikir. Betul. Metod berfikir tu sehingga manusia menolak wahyu tu. Betul. Bila contohnya kitab samawi diselewengkan dan dibawa dalam bentuk diubah suai dan sebagainya. Dan contohnya macam daripada Injil menjadi Bible, kemudian menjadi 4, kemudian banyak-banyak tersebut. Jadi itu adalah satu bentuk penyelewengan dan dengan sendiri telah memberikan satu satu input yang tidak betul. Yang menyeleweng lah, yang bawa pada kesesatan. Sebab itu output dia sesat. Output dia sesat lah. Sebab apa? Sebab input dia dah tak betul. Betul. Jadi pada saya macam itulah. Jadi maksudnya ketiga-tiga ni memang kita walaupun mungkin betul dari sudut pemberat. Pemberat tu ya. Betul. Ada perkara yang pemberatnya nampak Akal. Tetapi masih lagi. Contohnya kalau kita menggunakan akal semata-mata, apa jadi dengan bom atom? Betul. Kan? Sebab akal saja, bila manusia hanya mengambil empirical dan manusia mengambil logik, manusia akan tolak akhlak. Betul. Kan? Kemanusiaan itu sendiri, insaniah itu sendiri dah terkeluar daripada situ. Maka manusia akan menggunakan kemudahan, kemajuan yang dinamakan sebagai moden itu untuk merosakkan sesama. Jadi betul lah kata malaikat tu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sebab apa? Sebab manusia tidak mengambil khilafah maani khilafah tu. Allah A'lam. Betul lah macam Dr. Saleh sebut. Maknanya memang dari segi pemberat lah. Tadi tu kan. Sama juga kalau kita kata urusan kita sebagai hamba dengan Tuhan kan. Walaupun kita banyak merujuk nas, tapi akal pun perlu. Kan? Sebab tu kita kata contoh kepercayaan pada Tuhan, ada nas, tetapi kita ada juga bahas-bahas secara akli. Sebab tu adanya ilmu kalam. Betul. Wallahualam. Dan saya ada sedikit pengalaman mungkin yang boleh kongsi. Kita tak tanya pengalaman dia juga. Ni kita panjang sikit kali. Mungkin start cerita. Ada seorang junior dia mengaku dia dah menjadi, dia kata dalam bahasa Arab dia kata menjadi ilhad. Tapi dia kata binau'in ma. Dia kata mulhid. In a way I am atheist. Saya pun tanya dia, apa yang kamu maksudkan dengan benda tu? Dia cerita, dia kata kalau Tuhan tu ada, kita tak boleh tahu. Jadi saya simpulkan itu adalah satu pemikiran agnostik, taklah etis lagi kan. Dia antara itu. Jadi saya fikir ini permasalahan falsafah ilmu. Kebenaran tentang Tuhan itu dia mungkin salah guna cara ke apa ke, wallahu alam, tapi mungkin menyebabkan, sebab ada juga mungkin permasalahan itu bermula daripada emosi, pengalaman-pengalaman, mungkin pengalaman mak ayah ke, pengalaman mungkin dia belajar ke, tadi menyebabkan dia macam tu. Jadi kalau Prof kan mengkaji tentang etis agnostik di Selangor kata silap adakah betul kita punya kesimpulan itu bahawa permasalahan kadang-kadang mungkin orang kata juga permasalahan isu-isu
emosi, tak tentera, masalah-masalah depression pun berpunca daripada pemikiran atau falsafah ilmu tu sendiri. Komen kalau Prof ada. Sebagai yang saya rasa saya dah sebut tadi, dia bermula daripada input tadi. Input Input tu yang penting tu. Sebab itu penting sangat kita menjaga input tu. Hatta metod berfikir dia akan berkait dengan input. Okey. Sumber. Sumber maksudnya. Sumber. Maksud saya sumber lah. Begitu juga contohnya bila salah satu faktor kenapa remaja dan belia kita mempunyai kecenderungan ke situ. Sebab dia tak cukup sumber nak dapatkan maklumat. Bahkan kalau kita tengok orang genius, orang lebih pandai ni kecenderungan tidak beragama tu lebih tinggi. Ya. Kadang-kadang kita lihat macam tu. Salah satu sebab ni luar sikit, luar daripada kerangka perbincangan. Sebab kajian saya dalam kajian yang saya buat, saya masa buat kajian tu dia melibatkan banyak sumber. Okey. Saya bukan saja ambil daripada sumber orang akidah. Tapi tak jemput Dr. Kamal masa tu kan. Itu saya tunggu juga tu. Tapi saya panggil juga orang pendidikan, orang psikologi, NGOs, aktivis nak dapatkan maklumat apa sebenarnya yang menyebabkan belia kita ni etis, agnostik lah. Etis agnostik ni rendah sikit lah nak banding dengan etis tu. Jadi hasil daripada situ antara yang kita boleh simpulkan selain daripada kalau ustaz-ustaz dia akan jawab rendah iman lah. Rendah iman, tak faham syahadat, tak ada penghayatan agama. Itu jawapan. Itu jawapan tu tak benar dah sekarang. Kita jangan guna jawapan tu. Itu jawapan yang sangat memalukan lah. Tapi itulah yang dia tanya ustaz macam tu. Itu sebenarnya boleh jadi faktor tu sebenarnya. Boleh jadi faktor pendorong juga orang tu akan terus jauh. Yelah, jadi jauh orang depression pun marah tu sebut macam tu. Betul. Tak cukup iman. Tak cukup iman. Jadi tapi bila saya gabung keseluruhannya, antara yang menarik lah antara bila isu input sumber, salah satu sebab kenapa jadi macam ni. Maksud sumber dia tak cukup sumber. Dia hanya dapat sumber daripada internet. Dia baca internet sekarang ni dalam luar banyak berbicara tak banyak berita-berita yang tak tahu benar ke tak benar pun. Dia dapat sumber daripada internet. Dia dapat sumber daripada rakan sebaya. Tetapi sumber yang sepatutnya dia dapat daripada siapa kalau remaja ni? Mak ayah dia kan. Tapi mak ayah ni sibuk. Tak sempat nak menjawab persoalan anak. Itu salah bahagian daripada yang saya dapat. Allah, kita ni sibuk-sibuk ni kena ingatlah. Muhasabah untuk diri saya sendirilah. Tapi kalau nak ayah tak sibuk tapi tak ada jawapan, macam mana pula tu? Sebab tadi anak Dr. Kamal tanya Dr. Kamal. Kalau dia tanya orang lain betul, tak tahu. Itu kata makna input tu, maksudnya kita kena bawa anak-anak kita kepada mendapat input yang betul. Yang bukan betul ni, yang menyeluruh. Dia bukan sahaja kena dapatkan daripada internet, daripada sumber-sumber ni. Dia kena dapat juga daripada ustaz, daripada mak ayah dia, daripada guru-guru dia. Sekarang ni apa yang saya dapat? Dapatan yang saya dapat adalah kebanyakan kita ini tak rajin nak melayan persoalan anak-anak, termasuk guru-guru. Terutama persoalan macam ni, kesibukan kita tu lebih tinggi. Banyak fikirlah kau ni, tak fikirlah. Kadang kita tutup. Sikap kita yang menutup persoalan. Sedangkan persoalan itu boleh dibuka dan boleh ada perbincangan. Sebab remaja ni dia sifat dia adalah tak kekal. Dia tak stabil. Hari ni nampak iman tinggi, besok rendah. Dia tak stabil. Yazid Wayangkus. Yazid Wayangkus tu sangat-sangat ketara. Ketara waktu remaja. Sangat ketara waktu remaja. Jadi kita ibu bapa memang perlu memberikan input yang betul, sumber yang betul untuk ni. Termasuk juga persoalan tentang keadilan Tuhan. Itu satu soalan yang sangat-sangat sensitif dan juga sangat-sangat kronik yang dipersoalkan oleh anak-anak kita. Kenapa orang lain bahagia, saya tak bahagia? Ni Mu'tazilah dulu dah awal bincang ni. Ya. Adalah. Kalau sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab, sebab itu penting kita tengok kitab-kitab input, kitab-kitab akidah premier, akidah lama yang ditulis. Kebanyakan kitab-kitab turas akidah, dia menulis akidah menjawab persoalan semasa ketika itu. Itu sebahagian daripada input. Jadi pada saya bila sebut teknik berfikir ataupun falsafah, dia kembali kepada bagaimana kita mengurus sumber. Sumber itu penting untuk memandu kita mendapatkan output yang betul. Jadi kalau kita boleh ambil point daripada Prof tadi, seolah-olah kita dah dapat satu jawapan lagi tentang kepentingan falsafah atau falsafah ilmu secara khusus, iaitu
bila kita jadi mak ayah, jadi guru, jadi apa jadi ustaz pun kita ada jawapan. Kadang-kadang soalan-soalan tu soalan bersifat yang dia tidak terlalu nak A atau B, dia bukan fiqh haram ke halal, tidak. Dia kena main sikit, jawab sikit. Jadi itu betul. tabiat falsafah lah. Betul. Kan? Betul. Kalau komen doktor macam mana tentang isu tu? Isu macam mana? Yang Bagaimanakah sebenarnya punca-punca kebanyakan daripada permasalahan remaja sekarang ataupun mungkin masyarakat umum sekarang berpunca daripada pemikiran falsafah ilmu yang mungkin tidak lengkap, tidak menyeluruh. Okey. Saya sebenarnya secara umum memang rasa setujulah dengan apa yang Dr. Salihah ulas tadi kan. Maknanya dia tak dapat sumber yang betul. Dia mungkin tak dapat menyimpulkan daripada sumber-sumber yang banyak, yang menyeluruh, supaya dia dapat satu kesimpulan yang tepat lah berkenaan dengan apa-apa yang dia fikir. Tapi itulah yang bila kita kan golongan-golongan yang mungkin kita kata ustaz, ustazah, pensyarah ke kan. Saya ingat kalau soalan-soalan daripada pelajar-pelajar kita, anak-anak kita jangan pandang remeh lah kan. Walau sekecil mana pun. Kita kena entertain dan kita kena jawab, dan kita kena bina kepercayaan antara dia dengan kita. Kita jangan hilang kepercayaan dia pada kita. Sebab dia tanya kita tu satu penghormatan tu. Maknanya dia menganggap kita sebagai sumber dia tu. Kan? Jadi kalau kita tak bagi apa-apa sepatutnya kita bagi, itu adalah satu kita kata apa? Khianat ilmu lah. Khianat kan. Satu pengkhianatan kepada ilmu dan kepercayaan dia. Jadi kalau kita kata jangan fikir, ni benda tak payah fikir kan. Ini pernah juga yang pelajar bagi tahu kan. Saya tanya dengan ustaz ni, ustaz kata jangan fikir. Dah lah balik jangan fikir ni. Apa nak fikir tentang ni susah-susah sangat kan. Sebab falsafah ni fikir benda yang susah. Betul. Kan? Betul. Benda yang orang tak fikir. Kan? Kewujudan kan. Kenapa kursi tu kursi? Kan? Kan? Kalau kita tanya orang ni, apa benda ni kan? Tapi orang falsafah fikir. Betul. Benda yang dah selesai pada orang lain, pada ahli falsafah tak selesai. Dan dia nak tanya soalan tu. Dan persoalan tu wajar untuk dijawab dan dilayan. Jadi itulah pada pandangan saya. Jadi maksudnya mungkin zaman sekarang mempelajari falsafah dan falsafah ilmu secara khusus ni fardu ain mungkin. Kalau jadi mak ayah pun kena ada pengetahuan, paling kurang sedikit Mesti. Jawapan-jawapan dia tu. lebih kepada bagaimana kita faham konsep falsafah tadilah. Kalau kita letak falsafah ilmu itu adalah benda di atas awan, yang memang benda yang imajinasi sahaja, benda teori, memang macam itulah keadaan dia. Tapi kalau kita letak falsafah ilmu itu adalah satu aplikasi, satu benda yang boleh kita praktis, dan maknanya benda yang berkait dengan kehidupan harian, mencari jawapan pada kehidupan harian. Satu persoalan je macam kenapa orang lain bahagia, saya tak bahagia, keadilan Tuhan dan sebagainya. Itu satu benda yang kita perlukan jawapan. Mencari kebenaran kepada itu. Betul ke Allah tak adil? Soalan. Betul ke semua orang bahagia? Orang lain saya je tak bahagia? Betul ke soalan tu? Jadi kita carilah jawapan tu. Jadi itulah pada akhir sekali dia akan pergi ke situlah. Supaya dalam proses inilah dia katakan, bila kita sebut sahaja ini pada kehidupan kita kan, dalam mencari makna kehidupan ataupun mencari jawapan kepada kehidupan kita yang berlaku, permasalahan kita yang berlaku pun memerlukan kepada proses ataupun yang kita sebut falsafah ilmu tu. Jadi pada saya dia bukan satu benda yang berat sebenarnya. Kalau tadi Amal kata falsafah ilmu ni berat sebab perkataan kan? Tetapi bila turun kepada hakikat aplikasi kehidupan harian kita, dia sebenarnya adalah apa yang kita buat sehari, benda harian kita buat harian. Cuma kita tak namakan dia falsafah ilmu. Betul. Okey, Dr. Kamal. Saya ada dapat maklumat bahawa doktor mengajar subjek pemikiran kreatif di USIM ya. Pemikiran kreatif, falsafah isu semasa. Jadi mungkin kalau komen doktor berdasarkan mungkin pembacaan doktor dan kajian doktor tentang falsafah ilmu Islam, adakah sebenarnya falsafah ilmu Islam ni dia menghasilkan creativity, menghasilkan critical thinking, ataupun sebenarnya Islam ni dia straightforward je. Halal haram dah jangan buat. Ataupun sebenarnya adakah di sana mungkin kita tidak memahami, adakah membentuk pemikiran yang kritikal, yang kreatif yang kita boleh gali daripada sumber-sumber falsafah ilmu kita sendiri. Sebenarnya kalau kira jawapan tu dah tahu dah tu kan. Mestilah Islam memberikan kita satu ruang berfikir yang kreatif, mengajak kita supaya berfikir secara kritikal, menganalisis dan segala-galanya kan. Sebab dalam tradisi Islam pun kita lihat perkembangan kepelbagaian ilmu kan. Kalau kita tengok perkembangan macam mana pengumpulan hadis, pemilihan hadis, menganalisis hadis,
bagaimana Bukhari mengumpulkan hadis yang sahih sahaja dengan pendekatan saintifik tu kan, empirical tu kan, bukan senang tu. Jadi itu semua adalah salah satu daripada tradisi Islam. Jadi memang Islam menggalakkan kita untuk menggunakan falsafah ilmu yang benar untuk menghasilkan ilmu yang komprehensif, yang menyeluruh kan. Dan kalau kita lihat dalam pembelajaran contoh pemikiran kreatif semua tu kan, memang kita akan belajar teori-teori daripada barat macam Edward de Bono dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kan kita boleh tengok juga apa pendekatan mantik Islam kan. Bagaimana pendekatan dalam ilmu kalam. Jadi perkara-perkara ini menunjukkan bahawa Islam juga menekankan aspek berfikir dan pendekatan falsafah ilmu yang menyeluruh lah, yang lengkap. Cuma kalau yang saya sendiri hadapi kan, ada sahabat-sahabat yang ni daripada bidang engineering dan sebagainya. Dia datang jumpa tanya, Ustaz ada ke cadangan bacaan tentang pemikiran kreatif macam lateral thinking Bono kan. Ada ke semisal buku tersebut yang berdasarkan perspektif falsafah ilmu Islam? Adakah macam kalau buku-buku motivasi pun banyak kan, macam Dr. kasih falsafah etika dia kan, banyak daripada barat cerita pasal buku-buku Maxwell, buku-buku Carnegie, semua ni tentang motivasi, cara fikir, pengurusan. Jadi adakah jadi bila tak jumpa bacaan sumber, mereka menyimpulkan Islam tak ada benda ni. Dia mungkin jadi macam mana kalau doktor kata ada tadi, macam mana, adakah sebenarnya memang ada ataupun sebenarnya tak tulis je, ataupun dia di dalam buku-buku yang mungkin belum dikeluarkan secara berasingan ke? Kemungkinan lah, saya pun tak berapa pasti. Kemungkinan memang kita kekurangan lah kan buku-buku berbentuk sedemikian. Jadi mungkin itu adalah salah satu peluang lah untuk ahli-ahli penyelidik macam saya dan rakan-rakan yang lain kan, untuk menerbitkan karya-karya yang seumpama itu sebagai bahan bacaan kepada pelajar-pelajar, mahasiswa yang berminat berkenaan dengan kaedah fikir secara critical thinking dan kreatif tu kan. Mungkin ada kita kena keluar daripada usin press tu, kita kena keluar ke mainstream kan. Mungkin. Saya ada sedikit, saya ni panggil sedikit pandangan, iaitu saya melihat isu critical thinking dan sebagainya sebenarnya ada. Kalau ulama-ulama kita dahulu dah menulis, contohnya macam Ibnu Qayyim. Tulisan Ibnu Qayyim, tulisan Al-Ghazali, banyak lagi tulisan-tulisan lain yang kita tengok, termasuk juga Al-Asfahani. Kalau tengok cara penulisan dia orang bahasa Arab, tetapi menulis mufradat Quran, menulis tentang i'tiqadat, menulis tentang zariat falsafah ilmu tu sendiri. Itu juga. Dan kalau kita tengok dalam kitab Fihris kan, kitab Fihris ni dia menggambarkan tentang tokoh-tokoh ataupun pemikir Islam, ahli falsafah Islam dahulu, dengan jumlah kitab dia. Kalau Kindi 260 kitab, Farabi berapa ratus kitab, Ibn Sina beratus kitab, termasuk juga ulama-ulama lain dengan kitab-kitabnya, jumlah kitab-kitab tersebut. Maknanya kita bukanlah ketandusan pun. Cuma yang kenapa Ahmad Ismak contohnya lebih mengenali nama tu, sebab apa? Sebab buku tu dipanggil diterbitkan dan dijenamakan. Dan dijenamakan. Hatta contohnya masa saya buat Daf'il Ahzan dahulu, Ustaz, antara kajian saya pergi kepada Premier punya rujukan. Tapi bila saya nak tengok tentang idea Daf'il Ahzan ni, saya tengok buku-buku barat, kebanyakan idea siapa Al-Kindi ni ada di dalam solusi untuk tangani kemungurungan depression ni. Apa yang saya boleh katakan kebarangkalian, sebab kita ketika zaman Tatar dahulu kan buku kita banyak dibakar satu, dibawa balik ke sana. Dibawa balik ke sana. Dan manuskrip Daf'il Ahzan ni hanya ditemui tahun 1990 di Hagia Sophia. Sedangkan 1950 baru dijumpai oleh orientalis. Ratus-ratus tahun juga. Ya. Sedangkan idea dia ni adalah idea yang, tetapi bila kita tengok jurnal, dah ditulis, dah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Melayu tak ada. Ya. Jadi apa yang saya nampak bahawa kebarangkalian idea-idea yang kita nampak hari ni, Bono ke siapa, dia adalah terhasil daripada idea kita juga. Cuma tidak ada nama dekat situ. Kita lah tu
menjenamakan Ya. kepada Dan satu Tuas lagi kita. kita rasa kita tak hilang tak kurang lah dari sudut kreativiti. Khawarizmi, Bairuni, Ibnul Haytham, semua tu adalah tokoh-tokoh yang kreatif yang memberikan satu gambaran baru, termasuk juga Firas yang kapal terbang tu kan, sebelum nak Firnas. Firnas Firnas. sebelum nak keluar kapal terbang tu, siapa idea awal yang Al-Quran kan. melihat kepada burung terbang di udara Terbang tu. kan. Jadi cuma mereka ni, kelebihan mereka ini adalah menulis dalam gaya yang menarik. Dan jadi motivasi. Betul. Ya. Okey. Dan kita ada perkara-perkara tersebut. Wallahualam. Okey. Sekejap, saya rasa Boleh, tentang boleh. buku tadi kan. Saya rasa betul lah apa yang Dr. Salihah sebut tu kan. Kenaan karya-karya yang lepas yang mana mempunyai elemen-elemen seperti critical thinking, creative thinking kan. Cuma dari segi itulah kita nak supaya kita ada penjenamaan jugalah kan. Penghasilan, gabungan dan penjenamaan kepada kaedah yang kita ambil daripada karya-karya kita juga sendiri. Jadi itu adalah research gap mungkin untuk Research gap, pelajar-pelajar daripada Sejak buat master ni tahu. Main gap je Zahid. So gap kita boleh isi lah dengan untuk menambahkan lagi karya-karya bersifat menonjolkan falsafah ilmu kita. Betul. Okey, saya rasa kan kita dah hampir ke penghujung. Kita nak mungkin baca sikit soalan-soalan daripada penonton-penonton kita di FB Live ni. Okey. Banyak soalan ni tapi mungkin kita ambil sedikit. Kita mungkin okey. mana yang sempat. Dan kalau ada yang nak tanya lagi boleh tanya kan. Silakan tanya. Okey. Soalan ni daripada sahabat kita nama dia Syekh Afiq. Adakah dasar kerajaan semasa yang mengetengahkan modal insan dalam pendidikan menjadi punca falsafah ilmu semakin kurang diminati pada hari ini? Okey. Macam mana kalau Susah Dr. juga soalan tu. Itulah saya pun macam nak faham. Dr. Salihah lah dulu jawab. Saya tambah kejap lagi sikit. Adakah mungkin dia melihat kepada modal insan tu mungkin ialah insan tu sebagai orang manusia tu apakah dia boleh sumbang kepada negara kan, apa dia dari sudut mungkin material lah, apa pulangan material kepada negara mungkin subjek dia. Saya tengok usaha Kementerian Pendidikan tu ada nak mengenengahkan ma'ani falsafah tu kepada masyarakat melalui mewajibkan subjek itu sebagai subjek universiti. Cuma isu sekarang ni sejauh mana kita faham falsafah itu sebagai satu teknik berfikir. Okey. Dan bagaimana kita faham, sejauh mana kita faham bahawa falsafah ilmu yang kita bincang itu adalah berkait dengan sumber. Okay. Jadi pengambilan sumber, input yang betul, proses yang betul. Proses kita tak bincang lagi hari ni. Proses yang betul, melahirkan input yang betul, itu adalah kerangka yang perlu difahami dalam kita mempelajari falsafah. Jadi kenapa zaman dulu, kegemilangan zaman dulu, mereka berjaya melahirkan input yang betul? Sebab mereka menggunakan sumber yang betul, kan? Dan melalui proses yang betul. Proses yang betul akan menghasilkan output yang betul. Jadi itu yang perlu kita ulang lagi, yang perlu kita semak semula dengan pengambilan sumber. Jadi bila kita tengok dekat kementerian sekali pun, kita masih lagi berada dalam kerangka barat. Walaupun ada subjek sistem, walaupun kita kata kita asimilasi, islamisasi ilmu, integrasi ilmu, integrasi akli, ya. Integrasi ilmu. Bukan nak mengkritik, tapi saya nak cerita bahawa hakikat yang kita kena terima bahawa kita masih lagi berada pada tahap tempel. Kita tak gunakan sepenuhnya. Contohnya kita nampak ni buruk, kita pun tampal. Belum arus perdana lagi kan? Bukan arus perdana. Kita belum menukar betul-betul. Contohnya, kita tak tukar baju lain pun. Kita masih lagi pakai baju yang sama. Cuma kita tampal supaya nampak sikit. Nampaklah Islamik dia. Kalau komen doktor macam doktor? Sebab kita pun tahu ada subjek yang tu cakap tadi asalnya titas kan. Tawarikh Islam, Tawarikh Asia ditukar kepada falsafah dan semasa. Adakah menunjukkan kerajaan nak mengenengahkan falsafah ataupun ada yang kata juga ni buang Islam ni, nak falsafah je, atau macam mana komen doktor? Saya rasa dia satu usaha yang baik kan. Maknanya untuk tukarlah subjek yang dah lama sangat dan titas dan dia adalah bersifat sejarah deskriptif je kan, kita datangkan dengan subjek yang berbentuk pemikiran kepada mahasiswa, dia sangat baiklah. Tetapi saya setuju juga dengan Dr. Salihah sebut, mungkin ada beberapa perkara kita kena lihat semulalah
Dari segi kandungan kursus tu mungkin contohnya kena letak kita punya aim apa pertama sekali. Okey. Kalau kita kata aim dia kita nak pengurusan sumber tadi tu penting. Jadi maknanya pengolahan kursus tu mesti ke arah tu lah. Oh, Supaya hasil ni nanti mahasiswa tahu. Kita mesti berfikir dan kita mesti tahu dari segi pengurusan sumber tu. Kalau kita tukar saja jenama kursus kepada falsafah contohnya dan isu semasa, tapi kita masih lagi berlega-lega dalam ruang yang sama, dalam mungkin tak lari juga dengan titas juga. Jadi dia put dia. Tapi kiranya ada Sejarah, hilang sejarah. Nak faham dunia di Malaysia. yang menambah beban sekolah buat nak belajar lagi. Mungkin itu kita dah bincang dalam ilmu wahyu empirical dan eksperimental. Ada berlaku eksperimen, ada Kan? puasa pun. Puasa memanglah solu kama ra'aytum. Tapi dalam masa yang sama perlu kepada mana kita nak proses solat. Dalam bahasa Inggeris sebut analogical reasoning. Keluarkan hukum pun dengan menggunakan falsafah ataupun akal. Ataupun Itu tak payah dah. kan maksudnya. Okey, jadi memang ada lah Okey. Kemudian kesimpulan